Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Semalam Datuk Dr. Zulkifli, saya Dr. Abdullah Khairi tak sama tuan. Dr. Zulkifli dia memang pakar dalam bidang tu. Saya pakar dalam bidang kaunseling. Takkan sama ceramahnya. Dia memang al-ilmul kal bahr. Ilmunya seperti mana lautan. Ilmu agama dia. Cakap dia penuh dengan hadis dan Quran. Hebat dia. Saya cak ayam ya tuan-tuan. Ayam brand ya tuan-tuan. Jadi kita nak bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, tuan-tuan kena ingat ada satu riwayat menceritakan ketika Nabi bersama dengan para sahabat yang BBIP. Bukit Beruntung ni orang yang Bukit Pucung ni orang yang hebat-hebat lah. Kerana apa tuan-tuan? Banyak di sini program ilmu. Macam itulah Nabi bersama dengan sahabat BBIP. Di antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Muaz. Bila duduk dalam sahabat yang hebat-hebat ni, Nabi tanya, "Wahai sahabatku, siapakah yang paling mulia di kalangan kamu?" Jadi sahabat semua senyap. Tiba-tiba bangun seorang sahabat. Dia kata, "Yang paling mulia di kalangan kita adalah para malaikat." Nabi kata, "Ya, memang benar, malaikat ni seorang yang mulia. Sebab dia melihat Allah, dia tak ada hawa nafsu. Dia melihat syurga, dia melihat neraka. Amalan dia cukup hebat, dia tak pernah buat benda jahat. Memang Allah muliakan dia. Tapi bukan malaikat," Nabi kata. Bangun seorang sahabat lagi. "Ya Rasulullah, yang paling mulia di kalangan kita ialah anbiya, para nabi." Nabi kata, "Memang para nabi adalah yang paling mulia, kerana mereka maksum, tak pernah buat benda-benda maksiat. Dan mereka ni tuan-tuan diberikan wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan mereka ini dipelihara oleh Allah sebelum dilantik tuan-tuan Nabi menjadi Rasul. Dia diberikan irhas." Saya akan cerita sikit irhas ni apa. Hebat, tapi bukan para nabi. Sahabat termenung. Kemudian bangun seorang sahabat lagi. "Yang paling mulia di kalangan umat kamu ialah kami, para sahabat kamu ya Rasulullah." Nabi kata, "Ya, kamu yang paling mulia. Kerana kamu melihat aku. Kamu buat silap, kamu tanya aku. Kamu tengok aku, kamu boleh buat apa yang aku buat sebagai contoh. Tapi tidak," dia kata. Semua sahabat termenung. Tiba-tiba Nabi menangis sehingga basah janggut dia ni. Lalu Nabi kata dekat para sahabat, "Wahai sahabatku, yang paling mulia di kalangan kamu ialah mereka ini tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Tetapi mereka sangat cinta kepadaku. Mereka adalah umat akhir zaman." Siapa mereka? Kita. Tuan-tuan pernah jumpa Nabi tak? Tak pernah. Tuan-tuan pernah terserempak dengan Nabi tak? Tak. Kenapa tuan-tuan dalam hati kita bila sebut Nabi rasa sayang? Tu yang kita buat maulid Nabi. Tu yang kita buat ma'al hijrah. Tu yang kita buat Isra' Mi'raj. Kita buat peristiwa mengingat Nabi. Supaya apa? Lahir cinta Nabi. Sebab kita tak pernah tengok Nabi tuan-tuan. Saya sendiri yang cakap tentang Nabi ni tak pernah bersua. Dan saya pun nak minta mimpi nak jumpa Nabi. Pernah duduk dekat dengan Raudah tuan-tuan. Saya tidur dalam tu. Tidur dalam tu. Minta ni, "Ya Allah, bagilah aku mimpi jumpa Nabi." Tak jumpa juga. Kan? Tak jumpa. Macam mana nak buat ni? Selawat sampai 10,000 hari tu. Semata-mata nak jumpa Nabi. Tapi tak termimpi juga tuan-tuan. Tuan tak bagi lagi. Walaupun setiap tahun saya pergi tuan-tuan 6 kali bawa orang pergi umrah. Tapi tak mimpi lagi. Harap-harap nak mimpilah. Yang mimpi dalam mimpi saya, bini saya. Duduk sebulan mimpi bini tuan-tuan. Tak mimpi Nabi ni. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Sebab tu ada di kalangan kita buat ni apa? Maulud Nabi kerana apa? Nak lahir cinta Nabi. Nak lahir sayang Nabi. Sebab apa? Bila kita buat maulid Nabi, cerita balik tentang Nabi. Dan Nabi ni tuan-tuan hebat tak hebat? Nabi tuan-tuan dalam sejarah manusia, tak pernah orang yang mati disambut hari kelahiran. Mana ada? Mao Zedong mati disebut hari kematian. Lenin mati disebut hari kematian. Manusia mati disebut hari kematian. Tak pernah orang yang mati disebut hari kelahiran. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati dah 1400 tahun tapi disambut hari kelahiran. Kerana apa tuan-tuan?
kerana hari kematiannya dan hari kelahirannya sama. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis dia kata apa? Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil isnin. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Pada tarikh apa? Tasi'ah. Pada hari yang ke-9. Yang ni tuan-tuan mutawatir. Yang kita kata 12 hari bulan tu tuan-tuan, yang tu ada khilaf. Ada kata 8 hari bulan, tapi kata ulama 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal pada tahun Amul Fil, tahun gajah. Setengah kata setahun selepas Abrahah menyerang. Setengah kata sebulan selepas Abrahah menyerang. Disebut Amul Fil. Sebab tahun dalam Islam masa tu tak ada lagi. Tak ada tuan-tuan. Yang menetapkan tahun Islam adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar melebarkan pemerintahan Islam sampai suku dunia, masa tu banyak negara-negara luar menghantar surat. Ada tarikh dah. Cina ada tarikh dah. India ada tarikh, tuan-tuan. Kan? Bila ada tarikh, Islam tak ada tarikh. Maka sahabat bersidang. Ya Amirul Mukminin, macam mana kita tak ada tarikh? Maka mereka mengatakan, kita buatlah tarikh ni ketika Nabi lahir. Kan? Ada yang kata ketika Nabi, macam-macam lah. Maka ditetapkan tarikh tuan-tuan, hijrah, ketika Nabi SAW hijrah. Sebab apa? Hijrah ni benda yang baik. Kalau kata buat mengikut Nabi meninggal, pakak sedih habis. Maka letakkan tarikh Islam. Siapa yang menetap? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi tuan-tuan dilahirkan pada hari Isnin, sebab tu hari Isnin ni Nabi suka-suka. Dan Nabi suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dunia ini, ketika Allah jadikan dunia, Allah jadikan pada hari Isnin pokok-pokok Allah jadikan pada hari Isnin. Kenapa Allah jadikan pokok? Kerana pokok ni bila tumbuh, dia akan membesar, dia akan melindungi orang di bawahnya. Macam tu lah tuan-tuan, Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin. Kerana apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad rahmat sekalian alam. Sebab itulah tuan-tuan, kita sambut Maulid Nabi ni, Maulidin Nabi SAW ni, semata-mata apa tuan-tuan? Nak dapat rahmat, nak dapat tuan-tuan tabarruk, keberkatan pada diri Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan tengok di kalangan para sahabat apa? Ada seorang sahabat ni nama Salman Al-Farisi. Salman ni kalau tuan-tuan nak tahu, daripada Parsi, seorang anak muda keturunan raja, tapi berkawan dengan pendeta ni bagi tahu, dia kata akan lahir seorang Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Ketika dia lahir, dia tak ada tanda khatamun nabiyyin tu tumbuh ataupun timbul selepas diangkat menjadi Rasul. Tanda para Nabi yang lain semua di tangan. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah para Anbiya, tanda Nabi yang lain pada tangan. Tapi Nabi SAW hebat tak hebat, tanda dia pada belikat. Di antara dua belikat tu, ada 8 riwayat mengikut sahabat yang tengok. Salman dia kata apa? Tanda itu seperti mana? Telur puyuh. Ada sahabat kata seperti mana bulu-bulu yang menutupi. Setengah kata seperti ketuat. Tanda tu khatamun nubuwah ni, tanda akhir zaman ni. Lepas Nabi mati, tanda tu hilang. Tak ada dah. Tanda tu lahir lepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Salman ni hebat tak hebat, diberitahu pendeta Yahudi ni akan lahir seorang Nabi, dia kata. Namanya Muhammad. Nama dalam Quran disebut, ada yang Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada disebut Ahmad, ada disebut Muhammad Rasulullah, asyiddahu 'alal kufar, Muhammad. Ada wa ma Muhammadu illa rasul. Maksudnya Nabi ni ada disebut Muhammad dalam Quran, ada disebut Ahmad. Apa maksud dia? Terpuji. Sebab tu dalam keluarga kita, dalam rumah kita, kalau ada anak, bagilah seorang nama Muhammad atau Ahmad, berkat, ambil tabaruk daripada nama Nabi SAW. Ataupun nama Abdullah, okey jugalah. Abdullah Khairi lagi baguslah, nama saya kan. Ambil nama Muhammad Ahmad, berkat, terpuji. Sebab apa? InsyaAllah tuan-tuan, kalau dia jahat pun, nama Muhammad ni lama-lama dia jadi baik juga. Kenapa? Keberkatan pada nama Nabi SAW. Saya nak tanya, siapa sini nama Muhammad atau Ahmad? Mula di depan, cuba angkat tangan tengok.
ramai tu berkat tu, alhamdulillah. Jangan Muhammad Ahmad subuh tak semayang sudah kan. Berkat keberkatan tuan-tuan. Nama Abdullah ataupun nama ambil daripada Abdul Basit, Abdul Rauf. Ni nama-nama ambil daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan disebut dalam Quran ada Muhammad, ada Ahmad, terpuji. Hebatnya tuan-tuan, Nabi bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai kepada jalur Adnan tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tapi daripada Adnan sampai kepada Adam ada pertelingkahan. Ulama tak khilaf sampai Adnan. Dan Nabi mak Nabi Aminah jalur yang bertemu dengan Qusay bin Kilab. Maksud dia ada jalur, bukan anak yang tak ada keturunan. Dia ada ni jalur dia. Macam saya, Abdullah Khairi bin Haji Harun, Haji Harun Haji Syafi'i, Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad, Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq, Haji Ishaq bin Tok Mengketi, siamnya Tok Mengketi bin Vijot, siam ni, pokok hijau ke biru aku tak tahulah, tapi penyatuan ummah lah tuan-tuan. ni atas ni saya tak tahu. Bukan Islam, bukan Islam. Keturunan ketujuh saya bukan Islam, nama Tok Mengketi daripada Naratiwat. Tapi alhamdulillah lepas tu masuk Islam, nama Abdul Rahman, pergi Mekah buat haji, kemudian meninggal, betul Islam lah sampai saya, nama Abdullah Khairi. Kalaulah tak kerana Nabi Muhammad, saya bukan nama Abdullah Khairi. Songsak Predik, adik-beradik bonsak bosana yang main badminton tu, malam ni ceramah bukan pakai jubah, pakai satu lagi macam kain ihram warna kuning tuan-tuan. Lepas tu ada tiga lain tuan-tuan, Tok Sami tuan-tuan. Tapi kerana Nabi Muhammad yang kata rahmat, saya Islam. Tu yang kata hebatnya Nabi Muhammad, Islam saya. Isteri saya keturunan Mamak Nur Hafizah binti Mamak Hashim, lepas tu Mamak Maidin, lepas tu Mamak saya pun tak tahu Mamak apa. Isteri saya Mamak, saya Siam, Siam campur Mamak jadi Semak. Semak habis tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kerana Nabi Muhammad, alhamdulillah nama kita Abdullah, Muhammad dan sebagainya, nama Fatimah kerana Nabi SAW. Sebab tu Salman ni tuan-tuan, bila diberitahu akan lahir seorang Nabi nama Ahmad ataupun Muhammad, kamu carilah, dia tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Kamu cari nanti, kalau kamu jumpa di belakang dia ada tanda seperti mana Nabi akhir zaman. Kamu cari. Salman pergi satu tempat sampai kepada Damsyik. Masa tu umat Islam, masa tu orang berniaga di Syam. Bila sampai, mereka kata telah lahir seorang Nabi dekat Madinah, namanya Muhammad. Pergilah siapa nak jumpa dia. Akhirnya Salman pergi. Masa tu tuan-tuan, Salman ialah hamba kepada Yahudi. Yahudi tuan-tuan, dibeli sampai kepada hamba kepada Yahudi. Salman ni buat macam mana tuan-tuan? Dia bawa makanan. Dalam talam tu ada buah kurma. Dia pergi kat Nabi. Nabi sedang mengajar para sahabat. Wahai Muhammad, dia tak sebut ya Rasulullah sebab dia tak Islam lagi. Wahai Muhammad, saya bawa makanan ni, saya sedekah kat kamu. Nabi ambil makanan tu, Nabi tak makan. Nabi panggil para sahabat, sahabat makan. Sebab apa? Sedekah. Esok dia datang pula, ya Muhammad, saya bawa ni, nah saya hadiah kat kamu. Nabi ambil, Nabi makan. Nabi makan tuan-tuan, baru dia tengok, oh inilah dia Nabi betul benar. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia pergi, dia cari tanda belakang tu. Rupanya Nabi tahu tuan-tuan, kerana apa? Mukjizat. Maka jatuhkan selendang, Salman cium tanda tu. Bila cium tanda tu, Nabi kata apa? Barang siapa kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah akan haramkan kulitnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak cari kulit Nabi tak ada, tanda Nabi tu tak ada dah, Allah angkat dah. Tapi Salman ni hebat tak hebat tuan-tuan? Apabila dia dah memeluk Islam, maka Nabi nak merdekakan dia. Nak memerdekakan dia, Yahudi kata apa? Kamu kena tanam, tengah kata 100 pokok kurma. Hebat tak hebat ni tuan-tuan? Pada Nabi ni, Nabi tanam pokok kurma tu. Nabi ambil tanam sepatutnya kurma 3 tahun berbuah. Dengan izin Allah, setahun berbuah. Bila duk tengok tanam, Saidina Umar kesian dekat Nabi, dia ambil satu biji, dia tanam, tak tumbuh. Punya dahsyatnya Saidina Umar, tak tumbuh tuan-tuan, tengah kata naik juga, tapi tak jadi buah. Tu sebab tu kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan bagilah nama anak tuan-tuan Umar Al-Khattab.
Masalah tuan, sebab tak boleh nak tanggung. Hebat sangat, sebab banyak orang jumpa saya dah buat tahnik budak-budak. Baru ni nama Umar Al-Khattab, menangis siang malam, menangis. Saya kata nama ni Umar Al-Khattab, bagi nama Umar Al-Faruq tak apa. Umar Al-Khattab ni memang Sayyidina Umar. Berat, tiap-tiap malam menangis. Dia kata, ustaz nak buat macam mana? Saya kata bagi ringan sikit lah, ringan sikit. Bagi nama apa? Bagi nama Umar Al-Faruq. Beza, akhirnya tukar nama. Alhamdulillah anak tak menangis. Tu dahsyatnya tuan-tuan. Sayyidina Umar tanam, tinggal kata riwayat kata naik pokok, semua berbuah pada tahun tu. Tiba-tiba pokok tu tak berbuah. Nabi heran. Nabi pergi kat pokok tu, Nabi tanya, wahai pokok, kenapa tak berbuah? Pokok tu kata, bukan kamu yang tanam ya Rasulullah, yang tanam ialah Umar. Umar kat tangan saya ya Rasulullah. Nabi hebat tak hebat? Nabi cabut pokok tu, Nabi tanam semula jadi buah. Kerana apa? Berkatnya Nabi. Sebab tu kita buat maulid ni tuan-tuan, cerita tentang Nabi, nak dapat keberkatan. Nak dapat keberkatan. Kalau tak ada maulid Nabi, tak ada Isra' Mi'raj, tak ada Ma'al Hijrah, siapa nak cerita tentang Nabi? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu Nabi macam mana.